Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan final UEFA Champions League UCL di antara Manchester City menentang Chelsea. Yang mana pada perlawanan ni Chelsea berjaya memenangi dengan keputusan 1-0 hasil jaringan daripada Kai Havertz. Kiranya sekarang London is blue. Kira kita kena akui Europe is blue, London is blue. Semuanya dalam keadaan biru buat masa sekarang. Okey, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Chelsea. Kelebihan dan juga positif tentang pasukan Chelsea semalam, yang pertama adalah di bahagian defending mereka. Yang mana kalau kita lihat defending ataupun defend Chelsea pada perlawanan semalam memang begitu-begitu solid, yang diketuai oleh Thiago Silva sebelum dikeluarkan dengan digantikan oleh Christensen. Memang bahagian pertahanan Chelsea begitu solid. Kita boleh lihat di bahagian kanan ada Reece James yang bermain sebagai wingback, dan juga ada backup daripada Azpilicueta, yang mana di bahagian kanan Reece James dan juga Azpi berjaya mengekang Sterling, yang mana pada perlawanan semalam Sterling memang tak hidup disebabkan James dan juga Azpi bermain dengan sangat baik di bahagian kanan untuk mematahkan pergerakan-pergerakan lincah daripada Raheem Sterling. Manakala di bahagian kiri kita boleh lihat Ben Chilwell dan juga Rudiger bergandingan dengan sangat baik untuk mematahkan serangan yang diketuai oleh Riyad Mahrez. Bahkan di bahagian centre back yang ada 3, Azpi, Rudiger dan juga Christensen, dan sebelum tu Thiago, memang sangat-sangat solid, yang mana pemain-pemain City ni tak boleh nak penetrate bahagian pertahanan tengah Chelsea. Jadi apa yang boleh saya katakan, Chelsea daripada segi bertahan, di bahagian pertahanan memang sangat-sangat compact, sangat-sangat solid, sangat-sangat kerah, sampai City tak boleh nak tembus, walaupun ada beberapa kali lah masuk dalam kotak penalti, tetapi pemain-pemain Chelsea dengan cepatnya cover balik ruang-ruang kosong yang ada. Mereka berjaya intercept balik bola-bola yang cuba dipasing ke tengah dan cutback yang dilakukan oleh pemain-pemain City. Itu yang pertama saya suka tentang Chelsea. Defense mereka sangat-sangat solid pada perlawanan semalam. Yang kedua yang saya suka tentang Chelsea ialah Kante lah. Kante sebelum game tu ada viral yang Kante pergi makan nasi lemak, jadi disebabkan makan nasi lemak tu Kante berjaya menjuarai. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat di bahagian midfield Chelsea, Kante adalah orang yang memainkan peranan yang tinggi, iaitu daripada segi work rate memang sangat-sangat tinggi, iaitu memang Kante bermain atas turun, dia membantu bahagian serangan, bantu bahagian defense, dan dia orang yang paling rajin atas padang apabila dia memberi tekanan kepada player-player City yang pegang bola. Apabila dia cepat untuk bagi pressure, dia cepat untuk tekan player City sampai player City hilang bola. Itu peranan Kante. Jadi bagi saya Kante semalam, peranan dia tu dengan pencapaian yang dia dapat tu, sepatutnya lah Ballon d'Or menang dekat Kante. Itu yang kedua yang saya suka tentang Chelsea. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang Chelsea adalah tentang high pressing, yang mana mereka compact bukan sahaja di bahagian pertahanan, bahkan di bahagian tengah. Kalau kita lihat di awal minit permainan, bagaimana Mount, Jorginho dan juga Havertz berjaya kontrol bahagian tengah tu dengan sangat baik. Bahkan Mount juga sangat aktif untuk membantu di bahagian bertahan apabila dia banyak kali intercept hantaran-hantaran pendek yang cuba dilakukan ataupun yang cuba dilakukan oleh pemain City ketika mereka cuba nak build up gameplay, cuba bermain dengan short passing. Tiba-tiba Mount datang daripada mana, dia berjaya intercept pergerakan ataupun ball movement yang dilakukan oleh City ketika itu, yang mana City waktu tu cuba nak build up gameplay. Jadi bahagian tengah Chelsea ni memang sangat-sangat compact dan sangat-sangat peka dengan keadaan dalam padang. Mereka berjaya intercept bola, mereka berjaya baca game yang cuba dibuat oleh pemain-pemain City. Tambahan pula, lepas Kevin De Bruyne keluar, memang City agak hilang kreativiti, hilang tonggak utama mereka di bahagian midfield. Itu yang ketiga yang saya suka tentang Chelsea. Yang keempat yang saya suka tentang Chelsea adalah bagaimana mereka memaksimumkan penggunaan wingback dan juga Mount dan juga Havertz di bahagian tengah. Kalau kita tengok pada perlawanan semalam, Chilwell dan juga Reece James, mereka akan kekal berada di bahagian sisi padang, iaitu mereka akan bermain dengan wide ataupun dengan lebar main di sisi padang. Manakala Mount dengan Havertz serta Werner akan lebih tertumpu untuk stay di bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan ataupun final third pasukan City. Jadi apabila Chelsea cuba nak build up gameplay, mereka ada banyak
option untuk build up gameplay, sama ada untuk buat gameplay tu secara menggunakan kanan ataupun kiri, ataupun mereka boleh go through bahagian midfield sahaja kan. Yang mana kita boleh lihat gol pertama Chelsea tu memang sangat-sangat lawa lah kan. Mereka Mendy start cari Chilwell yang berada di bahagian kiri cari Mason Mount di bahagian tengah. Mason Mount buat passing kepada Havertz, yang mana boleh dikatakan diagonal run lah yang dilakukan oleh Havertz tu memang menjadi. Jadi boleh saya katakan 45 minit yang pertama yang dilakukan oleh Chelsea tu sebenarnya sudah cukup untuk mematikan segala taktikal yang dirancangkan oleh Guardiola untuk City. And yang mana wingback mereka stay wide dan juga midfield mereka still depth. Memang paduah taktikal yang dilakukan oleh Tuchel pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk dalam kelemahan pasukan Chelsea. Kelemahan pasukan Chelsea semalam adalah mereka sebenarnya dalam 45 minit yang pertama dan juga beberapa chances di second half, mereka sebenarnya boleh tamatkan terus sahaja City dengan beberapa gol. Mungkin 3 ataupun 4 gol. Tetapi sayang daripada segi finishing, iaitu Timo Werner. Werner ni banyak peluang semalam, ada 3-4 peluang di second half tetapi gagal untuk convert. Saya faham penyokong Chelsea sebenarnya bukan benci kepada Werner ataupun tak suka. Werner memainkan peranan yang tinggi ataupun peranan yang bagus pada perlawanan semalam apabila daripada segi pacing ataupun pace, speed, penetrate bahagian pertahanan City memang bagus. Tetapi daripada apa yang saya nampak, Werner ni instin ataupun naluri dia untuk menjaringkan gol seperti mana dia bermain untuk Leipzig sebelum ni memang berbeza ketika dia bermain di Chelsea, yang mana naluri untuk menjaringkan gol tu agak lemah, yang mana chances ataupun peluang yang Werner ada semalam boleh katakan gol yang mudah sepatutnya untuk seorang striker, tetapi Werner ni macam tak tahu macam mana nak bergol. Itu yang membuatkan penyokong Chelsea marah dan membuatkan pasukan Chelsea tu gagal untuk membelasah City. Sepatutnya kalau Werner tu tajam di hadapan gol, mungkin 2-3 gol lah pada perlawanan semalam. Itu memang kelemahan yang paling ketara lah untuk pasukan Chelsea. Okey, kita move untuk pasukan City pula. City bawa kata orang main bagus tapi tak boleh nak convert goal ataupun tak boleh nak create chances, memang tak ada, memang akan kalah lah kan kalau tak boleh jadikan gol. Okey, City punya kelemahan paling ketara pada perlawanan semalam adalah mereka di bahagian midfield mereka tak bawa turun pemain yang bermain di bahagian defensive midfielder, yang mana Guardiola menaruhkan Gundogan, Kevin De Bruyne dan juga Bernardo Silva di bahagian midfield. Sepatutnya di bahagian midfield tu perlu balance dan perlukan stability, tetapi Guardiola tak buat benda tu. Tu sebab Chelsea boleh manfaatkan peluang untuk menjaringkan gol yang pertama. Yang kedua, kelemahan City adalah mereka tak ada seorang pure striker, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat lah Foden ke siapa tahu main striker kan, bukannya pure striker macam Gabriel Jesus ataupun Aguero. Jadi game tu agak susah sebab mereka menggunakan semua player yang sepatutnya bermain di bahagian midfield dan juga bahagian wing, tapi tak ada seorang pun yang boleh buat tugas sebagai seorang penyerang. Tu yang kedua apa yang saya nampak. Yang ketiga, kelemahan City pada perlawanan semalam adalah mereka bermain terlalu tinggi di bahagian defensif. Defensive line mereka terlalu tinggi, kiranya bermain high defensive line lah. Kalau kita lihat kepada gol pertama Mason Mount dan juga Havertz tu, memang defense City agak tinggi. Havertz dengan senangnya buat diagonal run boleh pecah offside trap ataupun defensive line yang cuba yang terlalu tinggi tersebut dan mudah menjaringkan gol. Manakala kalau kita lihat kepada second half, ada chances daripada peluang daripada Pulisic dan juga Havertz, sama defensive line City terlalu tinggi. Jadi pada perlawanan semalam disebabkan kehilangan De Bruyne, masuknya Fernandinho, baru kita nampak yang City punya midfield ni agak stabilize di bahagian tengah memang agak stabil, dan kemasukan Aguero dan juga Jesus, barulah kita nampak yang yang City ni baru boleh masuk kotak penalti Chelsea untuk create beberapa peluang. Tetapi sayang disebabkan defense Chelsea yang dah begitu compact dan kompak di bahagian pertahanan begitu solid, senang lah Chelsea nak cut bola, nak intercept dan sebagainya dan nak clear semua. Itu apa yang saya nampak lah. Secara overallnya pada perlawanan semalam membuktikan yang kalau kita control game, kita main lawa tapi kita tak ada finishing, tak boleh menang. Dan pasukan yang berjaya manfaatkan peluang yang ada akan menang. Walaupun Chelsea ada banyak peluang, berjaya manfaatkan satu saja, dia akan menang. Jadi London is blue. Tahniahlah untuk pasukan Chelsea dan juga penyokong Chelsea berjaya menewaskan juara Liga EPL dan menjadi juara Eropah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.